Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan, malam ni kita menyambung lagi hadis nombor 35 di dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Hadis nombor 35 no? Dalam bab nombor 3, Babu Sabri, hadis nombor 35 daripada keseluruhan kitab. 1, 2, 3, 4. Dan kalau ikut daripada bab sabar ni hadis nombor 5, muka surat 52. Kita bulan lepas kita berhenti tak habis. Kita bincang tentang kisah Ashabul Uqdud, kisah budak yang diberikan beasiswa untuk belajar sihir. Kisah yang berlaku di bumi Najran kita dah bincang. Pertembungan antara budak ini dengan Raja Dzunwais. Baik. Dan kita sepakat, bukanlah kita sepakat, kita sebut bulan lepas, kisah ni kalau kita tengok di sudut orang kata timeline tu, kita bahagi congok balik, dia berlaku 50 tahun sebelum kerasulan Nabi. 50 tahun lebih kurang. So bermaksud 523 Masihi, kurun ke-6 lah. Kurun ke-6 tu kalau kita sebut tentang Masihi lah, kurun ke-6. Sekarang kurun ke-21 tahun 2000 bermaksud 21. Ini kurun ke-6. So less than 100 years lah, kurang daripada 100 tahun. Maksudnya kisah ni dengan zaman Rasulullah ni tak jauh lah, 50 tahun lebih kurang. Orang duk cerita dah. Jadi Nabi datang kepada para sahabat meluruskan balik cerita ni bagi clear. Dan kalau kita teliti hadis ni dia panjang, bermaksud Nabi memang sifat, antara sifat baginda duduk bercerita dengan para sahabat, layan cerita para sahabat, cerita yang panjang ni. Bahkan kisah ni juga dimuatkan dalam Quran, surah Al-Buruj, qutila ashabul ukhdud itu. Was-sama izatil buruj tu kan. Baik, tak apalah. Jadi kita nak sambung lah. Bulan lepas kita berhenti. Tuan-tuan ingat sampai ke satu perenggan di mana bila budak tu dah berjaya sembuhkan ramai orang kampung, orang negeri dia tu. Tuan-tuan ingat. Lepas tu seorang menteri dalam kerabat, dalam kabinet tu yang rapat dengan raja, dia pun pergi berubat dengan budak tu. Menteri ni buta. Lepas tu dia pun sembuh juga. Jadi esok tu, bukanlah kata esok, selepas tu dia pergi mesyuarat kabinet, penggal baru buka ni, pi tu tak pakai tongkat dah lah, pasal mata celik dah. Maka raja tegur. Raja kata, hai, berubat mana Maka dia cerita, dia sebutlah, bukan saya berubat sekian-sekian lah, tapi bukan budak tu sembuh, kan Allah yang sembuhkan. Jadi raja jadi marah, tekan dia. Akhirnya dia ceritalah budak tu raja kenal, sebab raja yang pilih dia untuk pergi belajar sihir dengan tok guru sihir hak lama tu, hak Jusasi tu. Jadi kita nak sambung yang tu bulan ni, baik. Maka tuan-tuan, kita nak sambung Saya ambil pada ini. Raja tanya menteri tu, man radda alaika basaraka, siapa yang ubati penglihatan hang? Qala rabbi. Menteri tu kata rabbi, Tuhanku. Macam mana budak tu install dalam hati menteri tu? Sebab budak ni bagi syarat dekat orang yang nak berubat dengan dia, kena masuk Islam dulu. Yakin yang Allah menyembuhkan, bukan saya cuma asbab ya. Saya cuma laluan saja, saya cuma wasilah ya. Maka menteri tu dah beriman kepada Allah, sebab Dzunwais masa ni dia mengaku dia Tuhan. Baik. Walaka rabbu ghairi, adakah Tuhan selain daripada saya? Raja ni kata, Dzunwais ni kata, qala rabbi wa rabbukallah. Menteri tu kata kepada Raja Dzunwais ni, Tuhan Allah itu Tuhan saya dan Tuhan tuanku. Tuanku bukan Tuhan. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala al-ghulam. Ni kita berhenti yang tu bulan lepas.
Maka raja dengar macam tu, dia radang, dia azab menteri tu, siksa menteri tu sampailah hatta dalla ala ulam. Dalla ni tunjuk dalla tu dalil, petunjuk arah, tunjuk. Duli ni boleh jadi sebagai penunjuk. Man dalla ala khair falahu ajru mislu fa'ilih, dalam hadis Nabi. Siapa yang menunjuk ke arah kebaikan, orang yang buat kebaikan itu dapat pahala, orang yang tunjuk itu dapat pahala macam mana orang yang buat tu buat. Orang yang buat tu dapat pahala. Duli. Baik. Maka dia tunjuk, maksudnya dia bagi tahu lah. Dia bagi tahu kita dak macam ni tuanku. Saya ambil ilmu ni pun, agama ini pun daripada budak tu lah. Maka tuanku dengar, Zunuwais ni dengar, maka panggil budak tu mai. Faji'a bil ghulam faqala lahul malik ay bunayya qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al. Pandai raja ni. Bila mai budak tu tuan-tuan, raja yang tadi cengir dekat menteri tu, tuan-tuan tengok bahasa apa yang dia guna. Ai bunayya, wahai anakku. Ini orang politik kan. Ni orang politik. Raja Zunuwais bukan kecil anak. Kita baca sejarah Zunuwais, bukan kecil anak kerajaan dia. Pemerintah Najran di bumi Yaman. Kecerdikan politik itu. Orang politik dia memang cerdik. Kalau kita rajin melazimi bahan-bahan bacaan politik Asia Barat misalnya, ataupun yalah Asia Barat lah, saya banyak melazimi kisah-kisah Asia Barat kan. Kita tengok orang politik punya perbincangan, punya permainan, punya lakonan memang licik, memang mereka pandai. Mereka boleh pakai kepiah dan mereka boleh bercakap agama, dan mereka akan kelihatan lebih warak daripada orang yang selalu bercakap agama. Bila dalam tahap bila mereka turun ke medan-medan tertentu, pergi tengok bola, mereka akan jadi lagi pandai daripada pemain bola tu sendiri. Pandai daripada menyokong, so menyokong diam juga tah. Pandai. Mereka akan jadi siapa sahaja untuk mendapatkan pengaruh. Jadi tuan-tuan tengok raja ni punya cerdik, dia tengok budak ni ada potensi. Dan dia tahu budak ni pun bukan orang biasa ni, mesti somebody dah ni. Dan budak ni juga aku yang pilih dia dulu ni untuk dapat beasiswa belajar dengan ahli sihir tu. Maka bila budak tu sampai, raja tak cerkah dia, raja tak maki dia, raja kata apa? Ai bunayya, wahai anakku, qad balagha min sihrika ma tubri'ul akmaha wal abrasa wa taf'al. Telah sampailah tahap keilmuan sihir hang ni kepada satu tahap yang orang lain tak boleh buat. Hang boleh sembuhkan orang yang buta, orang yang sopok, hang boleh buat itu, hang boleh buat ini. Dimulakan ungkapan yang begitu. Pandai. Pandai. Saya pernah cerita di masjid ni, ketika mana tahun dalam 45 Hijrah, pertembungan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Sayyidina Ali, perang Jamal, perang Siffin apa semua tu kan. Raja Rom masa tu, gubernur Rom masa tu, Herakl, dia hantar surat kepada Muawiyah. Dia kata, wahai Muawiyah, telah sampai kepada aku tentang berita ma yakuna baina anta wa Ali, apa yang telah berlaku ataupun ma waqa'a baina anta wa Ali, telah sampai kepadaku berita tentang apa yang sedang berlaku antara engkau dan Ali. Ni Raja Rom kata kat Muawiyah. Kan Muawiyah dengan Sayyidina Ali masa tu bergaduh teruk, perang berpuluh kali perang. Siri-siri perang Siffin tu banyak tu, siri dia. Maka dia kata, di sudut pandang beta melihat inni ara anta bihaqil khilafah. Saya melihat sudut pandang peribadi saya, Muawiyah, kamulah layak jadi khalifah, bukan Ali. Nampak? Orang politik, dia pandai. Lepas tu dia kata lah, kalau lah Muawiyah, kalau lah hang setuju, dia kata, la arsaltu laka, aku akan hantar kepada hang jaishan ya'tuka bi ra'sin Ali. Kalau hang izinkan aku bantu, aku akan hantar tentera aku turun bagi pihak hang Muawiyah, yang akan berperang bagi pihak engkau wahai Muawiyah, dan datang kepada engkau nanti dengan membawa kepala Ali. Kenapa raja Kristian ni buat macam ni? Pasal bila ada orang Islam yang bergaduh, orang kafir ni akan masuk tengah-tengah, dia akan pilih mana dia nak
Dia nak sokong. Sebab apa? Bila salah satu daripada mereka itu menang, maka mereka akan guna yang tu. Mereka akan guna, mereka akan ungkit, kami yang tolong hang, kami yang buat macam-macam. Nah, macam tu. Tuan-tuan, ini permainan orang politik ni tuan-tuan. Dia bukan baru hari ni, dia sejak daripada era yang tu lagi sampai ke dunia sekarang lah. Nah, permainan, lakonan, sandiwara orang politik ni begitulah. Mereka akan mencari pengaruh, membina pengaruh. Dulu ada The Damsyik Protocol. Damsyik Protocol ni tu 1913. Orang-orang Arab, dia tulis satu protokol Damsyik di Syria, hantar kepada anak Syarif Hussein, suruh pergi hantar dekat British. Bagi tahu kat British, kami boleh sokong British dengan syarat British kena bantu kami. British ni Kristian ke pihak lah, untuk lawan dengan Turki, orang Islam. Nampak tak tuan-tuan? Bagaimana sejarah, bila mana kita tak belajar, kita akan buat kesilapan. Sedangkan era Muawiyah tadi tak habis. Bila Raja Rom Kristian hantar surat macam tu kat Muawiyah, kata Muawiyah aku sokong hang layak, kami mana nampak hang layak. Muawiyah balas balik dekat Raja Rom Kristian. Raja Rom tuan-tuan, Rom Timur besar masa tu kerajaan ni pun. Nak sokong Muawiyah. Kalau ikut dia pun tak heran pun tak apa. Tapi saja pasal Kristian ni dia nampak potensi Islam. Maka Muawiyah balas dekat Herakl, dia kata apa? Akhana wa tasyajara. Dua adik-beradik yang bergaduh. Fama balaka tadkhula. Apa kena-mengena hang nak masuk antara kedua-dua ni? Apa kena-mengena hang? Kata, in takhrusa, kalau hang tak berhenti daripada hasut aku akan hantar tentera yang mana awaluhu indaka wa akhiruhu indi. Yang mana tentera itu akan pergi serang hang, lepas tu tentera tu umpai patah balik ke aku. Ya'tunani bi ra'sika wa qaddimuha li Ali. Yang mana tentera itu akan pergi kepada hang, bunuh hang, dan tentera tu akan mai ke aku, bawa kepala hang, dan kepala hang tu aku akan tunjuk ke Ali. Hang mau tak mau aku buat macam tu? Muawiyah kata dekat Raja Rom. Belutik tu tuan-tuan, Raja Rom. Pasal meskipun para sahabat era itu ada perselisihan sikit-sikit, tetapi itu tak menyebabkan mereka untuk bercerai-berai, tak menyebabkan mereka untuk menggadaikan maruh agama mereka. Datang orang kafir nak masuk campur, jangan kalutlah, ni perbalahan adik-beradik. Itu sebenarnya prinsip asas khilaf dalam Islam. Ada perbezaan furu', ada perbezaan satu benda yang bukan cabang, yang bukan tunjang. Ya, perbezaan adik-beradik orang kata. Perbezaan adik-beradik, apa masalah? Tapi hari ni kita bertelingkah macam dunia ni tak sudah, tak tahulah. Saya sambung tu. Baik. Maka ni orang politik ni, bahasa dia tu, wahai anak aku kan, baguslah hang ni, dulu orang tak boleh sampai level ni. Menteri yang dulu ahli sihir pun tak sampai tahap ni punya cerdik. Hang boleh buat itu, hang boleh buat ini. Raja tadi tu pandai. Baik. Maka budak ni pandai. Budak ni kata apa? Faqala inni la ashfi ahada. Dak tuanku, saya tak sembuhkan siapa-siapa pun. Tegas budak ni. Tegas. Itu sifat pendakwah bila berhadapan dengan penguasa yang zalim. Afdalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad ialah berkata benar ataupun kalimat yang benar di hadapan penguasa yang zalim. Maka budak ni dia kenal Zunwais ni macam mana. Maka bila Zunwais duk puji-puji dia, baguslah semua ni, tak termakan puji budak tu. Dia tak kata terima kasihlah atas sokongan daripada tuanku yang tak berbelah bagi tersebut. Tak ada. Dia kata, tuanku, tak, saya tak sembuhkan siapa-siapa pun. Yang tuanku duk cerita sembuh-sembuh tak. La ashfi ahadan, saya tak sembuhkan siapa pun. Innama yashfi Allahu ta'ala. Yang sembuhkan semua orang ni, pesakit-pesakit ni, Allah, bukan saya. Yang ni kalau klinik, dia boleh gantung yang ni buat tagline depan klinik syok tu. Dia buka satu klinik, kemudian dia buat tagline kat depan tu, la ashfi ahadan, innama yashfi Allah ta'ala. Saya tak sembuhkan siapa-siapa pun, yang menyembuhkan cuma Allah. Jadikan tagline kat klinik. Sedap tu kan? Tapi kena jumpa doktor untuk, ialah doktor ahli dalam bidang tersebut, tahu tentang pemakanan, tentang pantang, tentang ubat apa nak makan. Tapi yang menyembuhkan Allah. Buat tagline dekat klinik. Tukar sikit lah, bola nashfi lah, kami tak sembuhkan siapa-siapa.
Innama yashfi Allah, yang sembuhkan cuma Allah. Baik. Fa akhadhahu falam yazal yu'adzibuhu hatta dalla 'ala rahib. Maka raja pun pegang dia, torture dia. Torture, tanya dia, hang ni kami ambil hang daripada hang bodoh tak tahu apa, bagi hang kursus, bagi hang beasiswa, bagi hang laptop satu Malaysia. Ni dia ungkit habis semua dah kan. Susu kotak bagi-bagi cuma setiap hari. Hang ni belajar mana benda pelik-pelik ni? Menteri aku yang ahli sihir dulu ni tak pernah ajak benda-benda macam ni. Tuhan dia pun aku. Bukannya benda-benda pelik-pelik ni, siapa dia ni ajak ni? Tekan dia. Contoh ingat tak bulan lepas kita dah cerita, Tok Guru dia pesan kat dia dah, wahai anak, nanti hang akan viral. Nanti hang akan terkenal. Sebab hang memang budak yang bukan kata bukan kata faham teori agama, tetapi aplikasi. Yang kita cerita bulan lepas, yang dia pilawar dengan binatang hak pelik kan. Dia memang dia yakin sungguh, bukan kata dia sekadar berilmu, tetapi dia beramal. Sebab tu Tok Guru dia kata, hang lebih daripada aku. Kita cerita bulan lepas kan, Tok Guru dia kata, hang lebih daripada aku sekarang. Maka Tok Guru dia kata, satu hari nanti hang akan terkenal dan masa tu hang akan diuji. Gitu kita tuan-tuan. Selangkah naik darjat kita, selangkah lagi tahap ujian akan kita terima. Setakah lagi pangkat iblis yang akan kacau kita. Kita tinggi lagi darjat kita di sisi agama dan di sisi Tuhan, tinggi lagi pangkat iblis yang akan mai kacau kita. Prebet mungkin tak mai dah, mungkin general akan mai, mungkin komander akan mai. Begitulah lumrah kehidupan. Baik. Maka Tok Guru pesan, apa jadi pun nanti jangan habaq kat raja pasal aku. Tok Guru pesan dah. Tapi mungkin budak ni tak tahan kena torture teruk sangat, maka depa tekan dia, depa seksa dia tanpa henti hatta dalla 'ala rahib. Lah kali dia beritahu jugalah, Tok Guru saya tu ada di hujung kampung tu, ada buka pondok kecil-kecil, dia mengajak tak ramai, dia seorang dua ya. Saya belajar kat dia, baru cerita. Janji lah jadi tu. Bukan kata budak ni mungkin janji. Kita akan tengok sekali lagi. Ini takdir Allah jugalah. Maka dia cerita siapa Tok Guru dia. Maka faji'a birrahib faqila lahu irji' an dinik. Panggil Tok Guru tu mai. Rahib tu mai. Rahib ni orang yang memegang agama tulen lah, bukan Islam lagi, tapi Islam lah, fitrah tu Islam. Baru ni ada orang tak mesej tanya saya, dia kata apa nama ni, Waraqah bin Naufal, sepupu Siti Khadijah tu meninggal selepas dia bagi tahu dekat Nabi tentang apa nama ni, Jibril apa semua tu. Jadi dia meninggal, kira macam mana? Orang tanya. Rupanya ada orang terfikir soalan ni tu. Bagus jugalah. Pasal dia dan mengucap tak. Waraqah bin Naufal, dia ada 2-3 orang yang seangkatan dengan Waraqah bin Naufal ni. Salah seorang nama Zaid bin Rabi', ada 3-4 orang lagi yang seangkatan dengan dia, yang memilih untuk duduk di rumah, ada yang pilih untuk duduk di gua-gua, tak mau terlibat dengan jahiliah ni. Memang menantikan kedatangan Rasul akhir zaman. Dan yang sebahagian besarnya rosak dengan agama Kristian. 326 ke 323 masih dengan Nisya. Kita cerita bulan lepas, kita cek balik. Jadi Waraqah bin Naufal dia wafat selepas wahyu pertama. Nah, wahyu pertama bukan perintah menyampaikan lagi. Wahyu pertama perintah baca. Perintah untuk menyampaikan Islam, bangun. Mudaththir tu kan, wahai orang yang berselimut, bangun. Sampai ke peringatan Tuhanmu tu. Tu masa tu Waraqah bin Naufal tak ada dah. Jadi dia mata ala fitrah. Dia mati atas fitrah. Dia beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang Waraqah bin Naufal pun kata, ya Muhammad, kalau aku sempat masa itu. Maksudnya dia faham. Maksudnya Rasulullah wahyu pertama mai beritahu untuk get ready, baca. Wahyu kedua kata qum fa'anzir, bangun, berikan peringatan kan. Jadi Waraqah bin Naufal mati between dua wahyu itu. Jadi dia mati ala fitrah. Dia meninggal atas fitrah. Islam tentunya. Fitrah ni Islam lah. Kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap bayi itu lahir atas fitrah. Pak dia lah akan jadikan dia Yahudian atau Nasranian ataupun Nasrani ataupun Majusi kan. Yahudi, Nasrani, Majusi Nabi sebut. Mana Islam? Tak ada. Islam kat fitrah tu lah.
kullu maulud yuladu ala fitrah. Itu jadi dalil bayi yang lahir tanpa kenal apa-apa, meskipun dia keluar daripada rahim orang bukan Islam, dia mati syurga. Dia mati syurga. Pasal dia hadis dalil kullu maulud yuladu ala fitrah. Setiap bayi dia lahir atas fitrah. Fitrah itu Islam. Berbeza dengan Kristian. Kristian kalau mati sebelum umur 3 tahun, sebelum baptize holy water, dia mati kafir. Kristian dia kena mandi dulu holy water, baru dia Islam, baru dia Kristian, baru dia sah. Berbeza. Kalau Islam mati masa baby fitrah. Baik. Okey. Maka panggil Tok Guru Nimai. Panggil Tok Guru Nimai. Maka raja ni kata kepada dia, tengok, bila raja ni berhadapan dengan Tok Guru, dia tak katalah wahai Tok Guru, tak ada dah. Dia terus kata, irji' an dinik, keluar daripada agama hang. Agama apa yang ikut sekarang, keluar. Tok tegas dia. Bagi dia Tok Guru ni tak ada kepentingan. Budak tadi tu ada kepentingan, Tok Guru nak main otak dia, tapi tak boleh makan. Bila main kat Tok Guru ni, dia terus kata, keluar daripada agama hang. Fa'aba. Tok Guru ni tak mau. Fada'a bil mi'syar. Fada'a bil mi'syar. Fawudi'al mi'syaru fi mafriqi ra'sih. Maka raja perintahkan ambil satu gergaji, diletakkan antara tengah mafriqi ra'sih, di tengah kepala dia. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Dibelah gaji tu tuan-tuan, bukan orang panggil apa? Chainsaw. Dia gaji ni. Allahu Akbar. Penyiksaan tu gaji tuan-tuan. Bukan dia pancung zak pi senang pi. Gaji kepala ni kerat. Gaji. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kerat kepala ni. Gergaji kepala fi mafriqi ra'si. Fashaqqahu hatta waqa'a shiqqahu. Summa ji'a bijalisil malik faqila lahu irji' an dinik fa'aba fawdi'al mi'syaru fi mafriqi ra'sih fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqah. Dia bagi budak tu tengok. Tengok aku kerat kepala Tok Guru hang. Putih, terbelah. Menteri yang tadi tu tengok pun menyaksikan depan mata dia. Menteri itu lama duduk dengan Raja Zunwais, menikmati allowance, menikmati segala kebesaran, ada allowance kerajaan, macam-macam dapat ni. Rapat dia dengan Raja Zunwais ni. Tetapi sekali bila iman telah menerpa ke dalam hati dia, tak ada mana-mana tangan ataupun kerajaan yang mampu mengurangkan iman tersebut. Iman bila dia telah subur di dalam hati seseorang hamba Allah itu, tidak ada mana-mana kuasa, tidak ada mana-mana tangan atau kerajaan yang mampu untuk mengurangkan walau sebesar zarah pun. Tapi iman dalam hati seseorang hamba itu, bila dia kuncup layu, tak mekar dia, tak mampu diubah oleh mana-mana lidah, mana-mana tangan, mana-mana penguasa sekalipun. Dalam akidah kita, al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Tapi dalam soal ini nak beritahu, iman itu dia satu perkakah peribadi yang orang boleh usaha, tapi orang tak boleh mengubahnya melainkan diri sendiri dan Allah Subhanahu Wa Taala atas keizinan Allah. Bila iman dah ada dalam hati ni, dia benda dalam. Nak bedah cari ikut mana pun tak jumpa. Itu kehebatan iman. Betapa iman telah berjaya mengubah hati orang-orang jahiliah yang memeluk Islam, sehingga kan kemekaran iman mereka itu, walaupun sejam dua menerima kebenaran agama, tetapi iman mereka kadang-kala lebih kuat daripada kita yang telah 50 tahun menerima Islam dan menikmati iman ini. Kita membaca tentang Sumayyah Ummu Ammar bin Yasir yang tak berapa tahun saja masuk Islam, saat saja. Tetapi keimanan dia kepada Allah begitu kuat, rela mengorbankan kesegala-galanya. Iman Sayyidina Abu Bakar, kalau ditimbang dengan satu belah neraca iman seluruh orang Islam Madinah, sebelah neraca lagi iman Abu Bakar, ternyata iman Abu Bakar lebih kuat. Iman bila dia telah masuk ke dalam hati seseorang,
Dia adalah satu kuasa yang sangat hebat, tak terungkap boleh kata-kata. Dia boleh mengubah orang itu 180 darjah. Iman bila tercabut daripada seseorang, dan dia akan ubah orang itu 180 darjah. Kita pernah cerita di masjid ni tentang bagaimana seorang wanita ni dalam Sahih Bukhari, yang dia marah kat laki dia tu. Akhirnya mai iblis, saya ringkas lah ni pasal saya dah pernah cerita dah. Bawa dia dengan anjing hitam, ingat tak dalam hadis tu? Suruh dia kencing dalam api tu. Dia nampak satu benda hitam keluar daripada badan dia. Maka dikatakan kepada wanita itu, itulah iman kamu sedang keluar. Iman. Bila dia telah keluar, habis. Bila iman masuk, bagaimana iman masuk ke dalam hati sahabat-sahabat Nabi era itu, walaupun dia masuk sebentar, tetapi masuk dia kejap dan memenuhi ruang hati dia, sampai tak ada ruang yang lain boleh isi dalam hati dia itu melainkan iman kepada Allah semata. Para sahabat Nabi dulu kan tuan-tuan, kan perintah pasal arak turun 3 kali turun. Mula-mula tak boleh kena kurangkan, jangan wala taqrabus salata wa antum sukara, jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Maksudnya boleh nak mabuk, tapi nak sembahyang jangan mabuk. Sebelum sembahyang jangan duk mabuk. Boleh lagi minum. Dan memang arak ni tradisi orang Arab masa tu, memang tradisi yang kuat lah. Ada orang yang melazimi minum dia, ada orang yang melazimi menjual dia. Dan masa tu orang Islam memang minum lagi. Tidak ada larangan sepenuhnya lagi. Memang minum. Lepas tu tuan-tuan, arak ni pembuatan dia lagi lama peram lagi mahal. Kalau kita duk bacalah sikit sebanyak tentang industri arak ni. Ada arak yang ada di Kelang sekarang yang dah telah diperam sejak tahun 1940-an, tak buka-buka lagi. Duk menantikan hari untuk dia dibuka. Dan harga dah makin lama makin naik. Arak ni. Jadi begitu juga dalam era itu pun ada arak yang dah lama peram yang tunggu masa ni. Pasal harga dia makin naik. Arak sekian-sekian duk tunggu masa. Ada sahabat yang bisnes dia arak, ada yang memang dia punya favorite dia arak. Tetapi sekali datang perintah haram arak ni, kullu muskirin haramun, arak ni haram, mereka tanpa bertanya lagi, without hesitate, orang putih kata, memecahkan tong-tong arak yang ada di kedai-kedai mereka, tak peduli. Sami'na wa ata'na. Datang sahaja perintah daripada Allah, arak haram, that's it. Yang ada di tangan dia lempak, yang ada di mulut dia luah, yang ada dalam tempayan dia pecahkan tanpa melengahkan barang sesaat pun. Ini bila ada iman dalam hati. Dia tak tanya ada qaul lain tak, ada qilah tak, ada ustaz lain kata hak lain tak, tak ada. Datang perintah itu, jalan. Itu iman. Itu iman. Jadi tuan-tuan, menteri ni yang sepatutnya, kalau ikut logiknya, dia baru terima Islam 2-3 hari, seminggu tak sampai, baru kenal budak ni. Dan budak ni hanya bagi 1-2 perkataan saja, beriman kepada Allah, Tuhan yang sebenar, bukan raja tu. Saya akan sembuh, saya akan doakan agar Datuk Seri sembuh. Beriman kepada Allah, tetapi iman yang masuk itu iman yang kualiti. Bila dia tengok tu guru tu kena pelah 2 kepala dia, raja kata kepada menteri tu, Datuk Seri, hang nak keluar nak daripada agama budak ni? Kalau hang tak keluar, hang akan terima nasib yang sama. Apa kata menteri ni? Saya tak keluar. Tuan-tuan, kalau rahib tu kita boleh faham lah, pasal dia tok guru, dia ulama, dia dah lama dah kenal agama ini. Tetapi menteri yang baru 2-3 hari ni, iman apa yang masuk ke dalam jiwa dia? Kalimat apa yang budak tu bisikkan? Meskipun ringkas, tetapi dia melekat dalam hati kita. Itu sifat da'i tuan-tuan. Yang ni yang saya fikir saya pun tak ada. Tapi sebahagian ulama, sebahagian pendakwah dia ada. Kadang-kadang kata-kata dia biasa, tetapi menusuk. Kadang-kadang kita boleh copy balik kata-kata dia, kita ucapkan balik, tambah muzik sikit, sedih-sedih, orang tak rasa apa dengar. Tetapi ada guru-guru lama-lama ni yang dia cakap melekat dalam jiwa kita, sebab kita. Itu yang Syekh Abdul Qadir Jailani, anak dia kata, duk fikir apa-apa aku duk ceramah ni, slow, pelan, tak ada apa pun. Maka cerita kepada ayah pun ada, esok saya nak ceramah, Muhammad kan nama dia, saya tak ingat. Tapi anak Syekh Abdul Qadir Jailani, tu silakan esok ceramah.
Esok tu dia naik di meja pak dan ni ceramah orang ramai duduk dengar ni. Dia cerita macam-macam sedih lah tuan-tuan dengan sedih lah. Pandailah main ayat ni. Orang dengar tak rasa apa. Padahal dia cerita tu dengan lunak, dengan sedap, dengan emosi, dengan nada. Orang okey. Lepas tu bila Syekh Abdul Qadir Jailani naik pula, dia cuma kata bini aku masak lauk, letak di satu bekas seterah ni lah. Tak tudung kucing main naik makan. Teriak habis orang. Pasal kalimat itu sampai. Setiap sesuatu yang terbit daripada hati, dia akan masuk ke dalam hati balik. Tetapi setiap sesuatu yang terbit hanya di hujung lidah, dia hanya sampai di hujung cuping telinga saja. Tuan-tuan. Baik. Maka menteri ni mungkinlah budak tadi ni ikhlas sungguh. Saya fikir begitulah. Mus'ab bin Umair pergi ke Madinah, seluruh Madinah beriman yang Arab. Muaz bin Jabal pergi ke Yaman, seluruh Yaman terima Islam. Ya. Ini keberkatan, kalimat-kalimat yang mungkin biasa, yang mungkin ringkas, tetapi berbekas. Tuan-tuan, maka itu juga yang ada pada budak ni. Itu kelebihan yang ada pada budak ni yang Allah berikan kepada mereka. Begitu juga tuan-tuan dalam kehidupan kita di Malaysia ni, kadang-kadang kita tengok ada satu dua ustaz tu biasa ya. Ceramah kita lawak pun tak, sedih pun tak, tapi orang ramai. Apa yang ada pada dia ni? Mungkin ada keikhlasan dalam hati dia yang kita tak tahu, yang Allah tahu. Mungkin ada keberkatan pada ucapan dia. Mungkin ada perkara-perkara yang dia buat. Mungkin hati dia begitu sungguh-sungguh mau untuk orang kembali kepada agama, mau sedar kepada agama. Bukan dia mementingkan populariti, bukan dia mementingkan wang ringgit, bukan dia nak nama, tapi dia betul-betul nak orang kembali kepada agama, yang akhirnya orang suka kat dia. Meskipun mungkin dia cakap benda yang biasa, mungkin dia kata tuan-tuan sembahyang lah, begitu kan, tapi orang dengar dia. Dan tuan-tuan, tanda-tanda keberkatan dia kekal lama. Dia bukan naik jadi fenomena, dia drop balik dah. Dia maintain. Saya ingat Ustaz Zahid dulu sampai sekarang ramai. Daripada saya belajar dulu sampai sekarang ramai. Al-Fadil Datuk Syamsuri sampai sekarang pun ramai. Syekh Faisal ramai. Dia bukan fenomena, tetapi dia sentiasa berada pada setiap zaman dia. Pasal mereka ni orang-orang yang ikhlas, tuan. Orang yang ikhlas. Semoga Allah tambahkan kesihatan mereka dan panjangkan umur mereka. Baik. Maka tuan-tuan, menteri ni pun begitulah. Bila dia menerima bisikan dakwah daripada budak ni, iman itu melekat dalam hati dia. Maka dia stand, saya takkan keluar daripada Islam ini. Maka raja ambil dia, gergaji kepala dia. Tengah duk gaji tu pun kalau nak tarik balik boleh dan gitu tuan. Bukannya cepat sangat, gaji ni lambat. Tapi dia tak tarik keimanan dia. Ini menteri yang dia lebih rapat dengan raja sebenarnya. Dia duduk dengan raja. Pasal dalam hadis Nabi kata al-malik jalisul maliki, orang yang duduk dengan raja. Tapi dia, meskipun dia duduk dengan raja, tetapi hati dia dengan Allah. Macam Asia, meskipun dia tidak sebantai dengan Fir'aun, tetapi hati dia milik Allah. Macam bini Nabi Lut, meskipun dia tidak setilam dengan Nabi Lut, bini Nabi dah, tetapi hati dia tak dekat dengan Allah, condong kepada orang kafir. Baik. Maka tuan-tuan, fawdi'a mi'syaru fi mafriqi ra'si fashaqqahu bihi hatta waqa'a shiqqahu. Terbelah kepala dia. Bagi budak ni tengok, 2 kali dah budak ni tengok. Nak abang kata raja gamak buat. Thumma ji'a bil ghulam faqila lahu irji' an dinik. Keluar daripada agama, irji' ni kembali. Irji' an dinik. Ataupun senang macam inilah, keluar daripada agama hang, kembali mai kepada beta balik, macam itulah. Irji' ni kembali, raja'a. Kembalilah balik, ataupun keluar daripada agama hang. Fa'aba, dia tak mau. Budak tadi dah kuat dah, keimanan dah makin bertambah. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala izhabu bihi ila jabalin kaza wa kaza.
fas'adu bihil jabal fa idza balagtum zurwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Maka raja ni panggil pengawal dia. Raja kata, ikat budak ni, bawa dia naik atas bukit kaza wa kaza, bukit sekian-sekian. Fasa'adu bihil jabal, bawa dia pergi bukit. Fa idza balagtum zirwatahu fa in raja'a an dinihi wa illa fatrahu. Sampai di atas puncak bukit tu, tanya dia sekali lagi, nak keluar tak daripada agama hang? Nak kembali tak kepada raja? Kalau dia kerah juga, tolak dia jatuh bukit. Tetapi kalau dia mau kembali, bawa balik dia elok. Maka tuan-tuan, fatrahuhu fadhahabu bihi fasa'idu bihil jabal faqala Allahumma ikfinihim bima syi'ta. Dibawa dia sampai atas puncak bukit. Budak ni doa, ya Allah, selamatkan aku daripada depa semua ni. Selamatkan aku. Lindungilah aku ni. Farajafa bihimul jabal fasaqatu. Maka amin budak tu bergegak bukit tu. Bergegak bukit tu, jatuh habis pegawai-pegawai tadi ni. Mati depa di keliling bukit, kecuali budak tu. Meskipun depa duduk tempat yang sama, menerima goncangan yang sama, tetapi Allah pilih siapa yang mati, siapa yang hidup. Jatuh mati habis. Tinggal dia. Apa dia buat? Wajah ayamshi ilal malik. Dia jalan turun bukit tu, dia tak lari tuan-tuan. Dia tak lari. Dia pi balik dekat raja tu. Apa Nabi nak beritahu daripada kisah ni tuan-tuan? Itulah sifat dakwah. Jangan berhenti selagi misi kita belum tercapai. Sedangkan dia boleh pilih untuk berlari. Aku dah pesan kepada dia dah, dia tak mau dengar. Aku dah dakwah dia dah, dia tak peduli. Tak apalah, aku pindah. Aku bukan Nabi, aku pindahlah. Tetapi budak ini tak pilih jalan itu. Dia pilih untuk habiskan tugasan dia. Aku nak ubah raja ni. Budak tuan-tuan. Budak. Dia turun daripada bukit tu, keh baju, dia pi balik kat raja tu. Wajah ayamshi ilal malik. Dia pi balik kat raja tu. Setengah orang tuan-tuan, dia kena kecam sekali dua, dia tak mau dah buat ceramah. Tak kata kat orang, saya pun kadang-kadang macam tu. Tu silap satu dua, kadang orang kata, kita rasa serik dah. Pasal apa? Pasal kita bergantung dengan redha manusia. Kita tak mau orang kecam kita. Kalau kita salah tak apa, kita minta maaf. Tapi kalau kita betul orang kecam, kita nak risau apa? Kalau kita risau juga, kita nak redha manusia. Budak ni dia tak peduli. Selagi belum sempurna misi dakwah aku, patah tongkat bersayap paruh, aku pi. Dia berjalan kaki pi balik kat raja tu. Faqala lahu al-malik ma fa'ala ashabuka. Terkejut raja tu tanya, mana pi habis pegawai-pegawai saya tadi ni? Faqala kafanihimullahu ta'ala. Allah selamatkan saya daripada depa. Depa selesai habis dah semua. Allah ni saya nak minta tuanku, ikut agama saya. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi faqala izhabu bihi fahmiluhu fi qurqur wa tawassatu bihil bahra. Maka raja tak mau ikut juga. Raja panggil pegawai yang lain, tangkap budak ni. Kali ni bawa dia pergi tengah laut. Fahmiluhu fil qurqur. Qurqur ni safinah, kapal besar. Kapal. Bawa dia naik atas kapal, wa tawassatu bihil bahra. Bawa dia pergi tengah laut. Wasata ni tengah laut. Bukan kata pantai-pantai ni dah. Bawa dia pergi tengah laut. Fa in raja'a an dinihi wa illa faqdhifuhu. Sampai tengah-tengah laut, lautan duk ombak duk kuat-kuat ni, tanya dia masa tu. Kot bukit dia tak takut main dengan laut ni, dia goyang.
tanya dia masa tu, nak balik tak kepada agama raja? Nak keluar tak daripada Islam? Kalau dia nak, patah balik elok. Bawa balik dia main jumpa beta. Kalau dia berkerah, tolak dia jatuh, biar dia mati tengah laut. Tuan-tuan, perasan tak daripada hadis ni? Kita perasan dah satu benda. Tok guru tadi ni, dengan menteri tu, raja bunuh on the spot. Dalam istana tu juga. Tetapi budak ni, raja ni tak berani bunuh dengan tangan dia. Raja ni tak berani tengok darah dia. Raja ni tak berani buat apa depan-depan dia dalam istana dia. Tetapi nak bunuh dia, bunuh di luar. Nampak sana? Manusia itu bila ada ikhlas dengan agama dia, dia ada Allah dalam jiwa dia, dia berhadapan dengan musuh, wallahi Allah akan campakkan gentar musuh itu terhadap dia. Demi Allah, kalau dia benar ikhlas dengan agama dia, tuan-tuan, meskipun dia cuma bersenjatakan batu, musuh dia itu musuh Allah, berhadapan dengan dia, meskipun bersembunyi dalam kereta kebal yang penuh dengan senjata canggih, mereka itu akan berundur lari meskipun budak ini hanya memegang seketul batu. Itu janji Allah. Gentar, pasti gentar. Gerun, gentar, itu tentera Allah yang Allah boleh campakkan ke dalam hati musuh kita. Belum berperang mereka dah lari. Benar ni tuan-tuan, Allah dah campak lah tuan-tuan dalam hati orang-orang Filistin dulu ni, zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa tu terkalih. Filistin tu yang jahat, ini Israel yang baik. Kaumun Jabbarin tu, kaum yang Jabbar tu. Bila orang Nabi Musa nak main masuk, mereka nak lari dah. Sebab tu Nabi Musa kata, jom kita masuk, kita akan menang. Tapi mereka tak mau kan. Bani Israel kata apa? Izhab anta wa rabbuk. Wahai Musa, hang nak perang, hang pergi Tuhan hang perang. Kami tak mau pergi. Mereka tak mau, padahal kata Nabi Musa, mereka dah takut kat kita dah. Mereka tak mau pergi. Tak yakin dengan janji Allah. Tak yakin dengan janji Allah. Baik. Maka tuan-tuan, raja ni gerun dekat budak tu. Satu yang saya nampak. Yang kedua, kerana gerunnya raja tu kepada budak tu, dan raja ini jadi takut kepada bayang-bayang sendiri. Dia takut kalau dia bunuh budak ini, seluruh rakyat dia akan lawan dia. Pasal apa? Pasal budak ni telah pun dikasihi oleh ramai rakyat dia. Pasal budak ni dah sembuhkan ramai orang. Budak ni dah sembuhkan ramai orang. Maka raja takut, kalau apa-apa jadi aku bunuh budak ni, orang akan lawan aku, rakyat akan bangkit. Maka dia nak jadikan kematian budak ini sebagai satu kemalangan. Sebab tu dia buat dua plot itu. Satu, dia boleh kata lemah di dasar laut, lemah dekat laut. Yang kedua, dia boleh reka jatuh pada bukit seorang-seorang dia. Nampak tak permainan dia apa? Di sini nampak kuasa media ni. Maksudnya raja boleh pegang media. Nah, itu plan dia. Tapi dia plan, perancangan Allah lebih baik. Bawa pergi di tengah laut, tuan-tuan. Tuan-tuan tahu cerita ni saja saya cerita lah no. Fadhahabu bihi faqala Allahumma akfinihim bima syi'ta fankafa'at bihimus safinatu faghariqu. Sampai di tengah-tengah laut, budak yang kat tangan, ya Allah, selamatkan aku daripada mereka, selamatkan aku dalam situasi ini. Fankafa'at bihimus safinah, kapal itu bergegak bergoyang, tak boleh kawal. Bergegak kalau jatuh, faghariqu, lemah, tenggelam, depa ni mati habis pegawai raja. Budak ni tak jadi apa, kayuh balik sampai di pantai. Wajaa yamshi ilal malik, sampai di pantai dia berjalan kaki pi balik istana tu. Allahu akbar. Ini yang mahal budak ni, sampai Quran sebut, sampai hadis sebut. Siapa budak ni? Allah Ta'ala alam. Saya duk cari juga, tak jumpa nama. Tapi kekuatan iman yang ada pada dia. Dan tuan-tuan perasan tak? Dalam satu hadis Sahih Muslim, Ibn Kathir nukil semula hadis ni dalam kitab Fitan wal Malahim, tentang budak yang berhadapan dengan Dajjal. Juga suatu ghulam, satu budak muda.
sebut dengan spesifik, budak muda, budak yang berhadapan dengan Dajjal itu, yang berani one by one dengan Dajjal, yang cakap di muka dia, hang memang Dajjal. Bukan satu orang yang 50 tahun, 60 tahun, bukan orang yang ayah anda kanda kawasan yang umur 5-60, tetapi budak yang mungkin sekolah menengah, mungkin berhabis UPSR. Dia berani cakap di depan muka Dajjal, hang memang Dajjal. Dajjal belah dia, cantum balik, dia kata, dulu aku tadi ni aku ingat hang Dajjal, tapi 50-50 juga. Lepas hang buat kat aku, confirm hang Dajjal. Sampai Dajjal tak boleh tengok dia. Nabi sebut hadis tu. Dan budak, pasal tu budak ni jangan main, dia cakap tu betul. Oh, jangan budak jangan main. No, betul. Tambah anak kita yang kecil-kecil ni. Oh, janganlah dah terlepas apa-apa. Dia cerita habis. Dan dia cerita tu betul. Budak kan, no? Kekuatan apa yang Allah bagi kepada budak-budak? Orang sampai semua sayang kat budak-budak. Dan rupanya mereka terpilih jadi orang yang berhadapan dengan Dajjal nanti. Dan orang telah berhadapan dengan Dajjal yang kecil ini, Zunuwais. Dia tak gentar, dia jalan kaki pergi balik. Selagi misi aku tak selesai. Tu budak ni. Apa misi dia? Dia nak Islamkan raja tu. Kalau bukan raja tu pun seluruh penduduk Najran ini. Ni budak ni. Ya. Mana ada gaji, mana ada elang, mana ada apa. Ya. Itu orang berjuang ni tuan-tuan, tak boleh fikir. Kita tewas banyak dengan para pendakwah dulu. Kalau kita ingat balik, para pendakwah dulu, kalau mereka tak mai belah lautan yang ganah-ganah dulu ni sampai ke Nusantara ni, mungkin hari ni kita duduk semua pokok lagi bah. Tapi keazaman yang ada pada mereka tu, mereka mai bawa agama ni kepada kita. Kita menikmati Islam hari ni. Berapa banyak sahabat yang gugur di medan peperangan demi nak bawa Islam kepada kita hari ni. Islam tak dibawa dengan senyuman, tapi Islam dibawa dengan air mata dan darah. Dan berapa banyak timbunan para syahid, para syuhada demi nak bagi kita hidup. Berapa ramai orang yang mati untuk menghidupkan kita hari ini. Berapa banyak air mata yang tertumpah untuk mengukirkan senyuman kita pada hari ini. Berapa banyak ibu yang kehilangan anak-anak mereka. Berapa banyak isteri yang jadi janda. Berapa banyak anak yang jadi yatim demi nak bagi kita sambut agama ini hari ini dengan penuh riang dan selesa. Sebab tu kita kurang menghargai agama kita sekarang. Kita kurang menghargai nikmat iman itu. Iman itu tuan-tuan. Iman satu benda yang paling berharga dalam diri kita. Ada dia sebesar zarah pun, dia menjadi tiket untuk kita masuk syurga Allah. Lambat dengan cepat lah, tapi kita akan masuk juga meskipun dia sebesar zarah. Ya. Baik. Budak ni tuan-tuan, dia pi balik kat raja tu. Dia pi balik yang ni, bila kita baca ni, kita duk baca dah kisah ni, tapi bila kita baca ramai-ramai ni, dia rasa lain. Ya. Hang pi pula ni budak ni tu. Sedangkan dia bukan Nabi. Tak ada tanggungjawab dia dah. Dia dah buat 2 kali dah. Kepada rakyat dia dah buat, kepada raja dia dah habaq. Tak mau dengar juga. It's up to you. Allah akan hantar orang lain mai. Tapi tak budak ni. Kerana aku nak pakai masuk syurga belaka. Itu misi dia. Misi dia bukan tentang nak menang. Misi dia bukan tentang alhamdulillah hari ini orang ke-69 telah masuk Islam bawah tangan saya. Bukan tentang itu. Dia bukan tentang update berapa ramai masuk bawah saya. Dia bukan tentang update berapa ramai main ceramah saya. Dia bukan update tentang ustaz mana saya dah tiba. Bukan tentang itu. Tetapi tentang jomlah sama-sama kita masuk syurga Allah. Jomlah sama-sama kita menikmati nikmat iman ini. Itu saja. Itu yang Nabi buat. Itu yang para sahabat Mus'ab bin Umair buat. Walaupun dia muda, Nabi dah hantar biasa seorang-seorang. Muaz bin Jabal, tuan-tuan, masa dia nak pergi Yaman tu, Nabi dah hujung umur dah. Dan dia kata dalam langkahan kaki dia rasa dah memang aku tak jumpa Nabi dah lepas ni. Bila Nabi peluk dia faham dah. Aku pergi Yaman, aku balik. Aku pergi Yaman, wajah terakhir aku tengok Rasulullah. Aku balik, aku cuma tengok tanah saja. Nabi dah pergi.
Kalau boleh minta tunda Ustaz, biar aku mengiringi jenazah Nabi dulu, lepas tu baru aku pergi dakwah. Tetapi kerana kecintaan dia kepada Rasulullah besar, tetapi kerana kecintaan dia kepada agama ni lebih besar, maka dia pergi. Dia pergi, tuan-tuan. Kerana dalam hati dia bukan nak kira siapa menang, dia bukan nak kira kelompok mana yang menang, dia nak kira jomlah semua masuk Islam. Kita dah ramai kawan-kawan kita yang bukan Islam yang baik-baik. Takkan tak ada dalam hati kita, aku tak gamuk lah kawan aku, dia ni Cina, dia ni Hindu tapi baiklah. 10 tahun kita kawan dengan dia, takkan tak ada sekali satu perkataan kita kata, jomlah Meng, ikut aku. Ataupun Meng, hang tak mau dengar sikit ke aku nak katakan pasal agama aku ni. Ataupun Meng, jomlah pergi tengok Ustaz kami buat satu majlis kat masjid ni. 10 tahun kita dengan dia, hari-hari spend masa, takkan tak ada satu pun ungkapan kita nak tarik dia masuk sama-sama dengan kita, tuan-tuan. Itu yang lepas Abu Talib tak ada. Nabi istighfar berapa puluh kali, tapi turun ayat Quran, Allah tak bagi. Allah tak bagi. Maka tuan-tuan, budak ni dia pergi balik kat raja tu. Weh, bismillah, Allahu Akbar. Saya habis cepat-cepat. Dia pergi kat raja tu. Dia pergi kat raja tu semula. Maka raja tu kata dia, faqala lahu al-malik, ma fa'ala ashabuka, mana pergi habis apa yang pegawai aku buat ni? Mana pergi habis depa? Benda yang sama, kafanihimullahu ta'ala, Allah selamatkan saya daripada depa. Faqala lil malik, dan budak dia kata, wahai tuanku, senang cerita macam ni lah, pegawai tuanku pun ramai dah mati dah. Kalau tuanku nak bunuh saya, innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bih. Tuanku takkan sekali-kali mampu bunuh saya melainkan dengan satu petua yang saya akan bagi kat tuanku ni. Ini budak ni hebat. Memang adalah hadis sahih. Dalam ni juga dalam Sahih Muslim, ada Sahih Bukhari, ada Riyadhus Shalihin juga dirakamkan. Nabi sebut kata apa, kalau seluruh dunia berkumpul ala ayyam fa'uka bi syai'in, satu dunia berkumpul nak bincang, nak bagi satu manfaat kepada hang, kalau Allah tak izin, lan yanfa'uka, takkan mampu dapat bagi manfaat. Dan begitu juga sebaliknya. Saya ringkaskan. Maka budak ni kata, tuanku takkan sekali-kali mampu bunuh saya melainkan kalau tuanku ikut cakap saya ni. Qala ma huwa, maka tuanku ni dah jadi tak sabar dah. Maka dia kata, apa dia? Bagi tahu. Qala tajma'un nasu fi sa'idin wahid wa taslibuni ala jiz'in thumma quz sahma min kinanati thumma da' sahma fi kabidil qawsi thumma qul bismillahi rabbil ghulam thumma rmi fa innaka idza fa'alta dhalik qataltani. Wahai tuanku, kalau nak bunuh saya, kena himpun semua orang pergi di satu tempat yang besar. Fi sa'idin wahid, satu tempat yang besar. Lepas kumpul saya, ikat saya, salib saya di satu pelepah tamar, tak tinggi, bagi semua orang tengok. Lepas tu ambil satu busur panah daripada bekas saya ni, anak-anak panah ni, ambil daripada bekas saya ni, ambil. Lepas tu panah dekat kabidil qausi ni, kawasan tepi ni, di antara telinga dengan mata ni, panah kat sini lah. Panah saya kat sini, tetapi sebelum panah baca ayat ni, Bismillahirrabbilghulam, dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Nescaya tuanku akan saksikan saya akan mati. Raja ni hilang pertimbangan. Tadi dia duduk fikir dah, apa jadi pun dia tak mau bunuh budak ni depan orang ramai, nanti orang nampak. Tapi sebabkan terlalu marah, dia hilang semua pertimbangan dia. Panggil lah orang, semua rakyat jelata main, berhimpun nak tengok apa nak jadi. Ikat budak ni, salib ni. Ikat salib ni maknanya ikat bagi lagu tu lah. Ikat salib ni bukan tiang salib tu, tapi ikatan yang begitu. Salib lah tu. Baik, maka diikat begitu, semua orang panggil main tengok. Fajama'an nasa fi sa'idin wahid wa salabahu ala jiz'in thumma akhadha sahman min kinanatih thumma wada'a sahmu fi kabadil qaus thumma qala bismillahirabbil ghulam thumma ramahu fawaqa'a sahmu fi sudri yang kat sini ni, sudri. Baik, sebab dia kata ma bainal ain ila syahmatul adhan, syahmatul udhun, telinga, antara mata dengan telinga, sudri.
Maka raja pun ikat dia, ambil anak panah dia tu, tarik, baca bismillah dengan nama Allah, Tuhan budak ni. Bila raja sebut macam tu, seluruh rakyat jelata yang duk tahu dah kisah budak ni tak mati ni, tiba-tiba raja yang mengaku dia raja, mengaku dia Tuhan, pergi sebut Tuhan yang lain, maka mengakui Tuhan yang lain dan membatalkan ketuhanan dia sendiri, meskipun dia tak ada niat macam tu. Dia tarik panah tepat kena yang budak tu suruh, kena atas ni, sadrihi, antara mata dengan telinga ni kat sini. Fawada'a yadahu fi sudrihi famata. Kena tepat. Satu nak bagi tahu tuan-tuan, raja dulu punya hebat, dia bukan duduk atas tahta dia bagi arahan saja, dia bukan turun orang payung dia, tak. Raja dulu kalau dia perintah pun power, dia perang pun power, meskipun dia jahat. Dia sendiri panah nak tepat, dia dapat tepat. Tu raja dulu, jahat-jahat lah, tapi dia sendiri turun ke medan. Dia boleh tarik panah, dia lepas, seperti mana budak tu kata, tepat dapat tang ni. Masuk anak panah ke dalam tengkorak kepala budak ni, tak mati lagi. Budak ni pegang, famata, dia mati. Raja pun tenteram, lega dah, mati dah satu ancaman kerajaan beta. Elok-elok budak tu pejam mata, dia membuka mata ribuan rakyat dia. Kematian budak itu menghidupkan hati-hati orang lain yang mati. Ada orang tuan-tuan, dia tak buat dakwah masa dia hidup, tetapi kematian dia itu jadi dakwah. Disebabkan dia mati dengan cara sekian-sekian, orang mula berubah dan berhijrah sebab kematian dia. Allah boleh bagi. Mungkin tuan-tuan, saya tak pernah ceramah apa semua, tapi tuan-tuan mati mungkin dalam cara satu benda yang viral ke, yang orang tengok, orang jadi kagum. Orang akan berubah dengan kematian tuan-tuan tu. Doalah pada Allah. Saya doa harap saya jadi begitu. Mati dengan ceramah ke apa ke, biar bukan kita nak terkenal, tapi kalau dengan mati kita itu orang boleh berubah. Ya Allah, matikan kita dalam keadaan demikian. Tuan-tuan, dia mati, sebaik dia memejamkan mata, dia membuka mata orang yang lain semua. Elok-elok dia mati. Faqala an-nas amanna bi rabbil ghulam. Semua manusia kat situ kata, kami beriman dengan Tuhan budak ni, Allah. Saya laju lagi tuan-tuan, terlebih masa ni. Saya nak sambung bulan depan pun tak boleh. 2 rangkak lagi lah. Ya. Fa'utiya maliku faqila lahu ara'aita ma kunta tahzar qad wallahi nazala bika hadharuk qad amanan nas. Semua pakat kata, kami beriman kepada Tuhan budak ni. Amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam, amanna bi rabbil ghulam. Seluruh stadium tu pakat sebut, beriman kepada Tuhan budak ni, beriman kepada Tuhan budak ni. Dah lah siap sorak ni, turun pula pi dekat grandstand, jumpa dengan raja tu, kata kat raja tu pula, kata apa? Ara'aita ma kunta tahdaru qad wallahi nazala bika hadharuk. Hang tak tengok ke wahai raja, benda yang paling hang takut berlaku dalam kerajaan hang sekarang dah jadi dah. Rakyat tiba-tiba berani pi kata depan muka raja. Saksikanlah selama ni benda ni yang hang paling takut sekali, sekarang depan mata hang jadi. Seluruh rakyat hang masuk agama Islam depan mata hang dalam satu tempat. Rakyat berani pergi cakap depan raja yang zalim ni. Allah, igawan raja itu jadi kenyataan. Tuan, itu rancangan budak ni. Dia mati tak apa, tetapi dia menghidupkan hati orang lain. Tuan-tuan, dan dia terus kata kami beriman. Semua pakat beriman. Laju lagi, raja ni tak tahan, dia tak mau kalah lagi. Sedangkan masa tu dia nak berubah, nak bertobat, nak berhijrah boleh. Dia tak mau kalah lagi. Fa amara bil ukhdud bi afwahihi sikaki fakhuddat. Dia perintah pegawai-pegawai dia setia, tentera-tentera yang makan gaji dengan dia ni, gali parit di setiap kepala-kepala jalan. Wa adrama fiha niran wa qala man lam yarji' an dini fa'aqimuhu fiha aw qila lahu iqtahim fafa'alu hatta ja'at imra'atun wa ma'aha sabiyyun laha fataqa'asat faqala laha al-ghulam ya isbiri fa innaka 'alal haqq. Habis. Maka raja perintah semua pegawai dia gali parit di setiap kepala-kepala simpang. Dalam parit itu ukhdud,
Khandak, Hudud, parit lah. Pelekat api pula naik marah. Parit yang dalam dia dipasang api, naik marah. Setiap seorang rakyat jumpa dia tanya, nak masuk, nak keluar dari agama Islam, tak mau keluar, tolak dia masuk dalam api ataupun suruh dia masuk sendiri. Semua rakyat beriman kepada Allah dan tak ada seorang pun yang kata aku tarik balik. Semua pakat terjun. Tak perlu ditolak. Dalam syarah kata tak perlu ditolak, pakat terjun. Iman yang baru masuk dalam hati mereka 1 jam 2 jam tadi, tetapi iman itu jauh lebih berkualiti daripada iman yang kadang-kadang ada dalam hati kita meskipun dah 50 tahun kita hidup. Tak perlu tolak, dia sendiri terjun. Terjun nak pergi mana ni? Bukan terjun nak mati, terjun nak pergi kembali kepada Allah. Kalau kita kenang hidup ini, mati itu bukan satu proses yang berhenti, tetapi mati adalah permulaan kehidupan yang sebenar. Maka kita tak kisah kita mati bila pun. Yang penting kita dapat tunaikan apa tanggungjawab kita atas dunia ni. Mati bukan perakhiran, tetapi mati adalah permulaan kehidupan yang sebenar. Tidak ada mati lagi selepas mati. Hidup ini akan ada mati. Tapi once kita mati, kita dah lalu satu jalan yang paling sukar. Lepas tu kita hiduplah selamanya di sisi Tuhan kita, insya-Allah. Sebab tu kita kena berjuang dalam hidup yang sementara ni. Lalulah sebaiknya. Jangan cipta pemusuhan dan musuh yang baru. Bawa perkara yang baik, berakhlak, beradab. Mati kita, hidup balik selamanya. Bukan kita mati, kita sekadar berpindah ke alam yang baru. Berapa ramai sahabat-sahabat kita duk tunggu kita di sana, tuan-tuan. Mak ayah kita, adik-beradik kita di sana duk seronok tunggu kita. Takkan kita mati so kita nak pilih jalan lain. Tak maukah kita berkumpul dengan mereka sama-sama kat sana? Jaga, tuan-tuan. Tak tahu berapa hari kita nak hidup kan? Jaga elok. Jagalah. Jaga. Tuan-tuan, mereka dah dapat janji Allah. Mereka telah berpindah masuk ke arah kebahagiaan. Semua pakat terjun sampai satu orang saja, perempuan sedang bawa sobi bayi. Dia saja tagak sikit. Pasal bukan kenang dia, kenang anak. Dia tak mau, tapi anak ni. Bukan dia tak mau, tapi anak. Masa tengah tagak sikit tu, budak bayi yang sebulan 2 tu kata, ya ummi, wahai mak, isbiri, sabarlah mak, terjunlah. Fa innaki 'alal haqq, sesungguhnya mak atas jalan yang benar. Jom terjun tu mak dia. Terjun bukan untuk mati, tapi terjun untuk hidup di sisi ilahi. Tuan-tuan, itu nasib kesudahan penduduk Najran 523 Masihi. Kisah ni kalau dalam sejarah dia panjang lagi. Lepas tu kerajaan Raja Zunuh ni diserang pula. Azab kepada mereka diserang lepas tu. Setelah semua orang beriman ini mati, raja ni diserang. Sebab mereka memang menikmati. Kalau tuan-tuan baca surah Al-Buruj, saya pun was-sama izalti buruj tu, baca balik lagi tentang qutila ashabul ukhdud itu, telah dibunuh penduduk kota itu. Qutila tu dibunuh. Tapi ashabul ukhdud ini pemilik parit ataupun orang yang dikaitkan dengan parit. Kalau orang yang dikaitkan dengan parit itu merujuk kepada orang beriman, masa qutila tu bermaksud dibunuh. Tetapi qutila ada 2 maksud dalam bahasa Arab. Satu, dilaknat. Ashabul ukhdud itu kalau merujuk kepada orang yang ashab, yang sahib, yang tuan, yang tukang korek tu, tentera-tentera tu, maka qutila tu maksudnya dilaknat. Apa saya tak ingat ayat ni, saya bukan hafal banyak sangat Quran ni. Apa? Alaiha qu'unuh, kan? Tu ayat nombor 5. Alaiha wa fi apa? Apa min? Alaiha qu'ud ayat tu lah kan? Qutil ashabul ukhdud. Tuan balik tengok balik lah. Tapi ada yang alaiha qu'ud tu, mereka menyaksikan dan mereka duduk. Qu'ud bahasa Arab tu duduk. Tapi jalasa bahasa Arab pun duduk juga. Jalasa yajlisu, ijlis kan? Jalasa duduk. Kenapa Allah guna qu'ud, Allah tak guna jalasa? Jalasa ni maknanya duduk sat. Duduk sat dan duduk yang biasa. Tapi qu'ud maknanya duduk yang lama dan menikmati. Maka daripada perkataan ini ulama menyimpulkan orang tentera tu semua bukan mereka terpaksa buat kerja tu, bukan mereka. Tak. Mereka memang duduk dan menikmati tengok orang Islam mati.
Jadi qutila, binasa depa, celaka depa ni. Sebab tu datang azab pakat kena habis semua. Wallahu taala alam. Tuan-tuan minta maaf lebih 10 minit bulan ni. Bulan depan kita sambung hadis nombor 36 dan 37. 36 pendek ya. Pendek sangat. Sambungan tu lah ya. Masih lagi dalam bab sabar. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma razuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wal hamma malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.